واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini pada blok yang ketiga, pada ayat yang ke-174 hingga ayat yang ke-176. Sama-sama kita akan mendalami bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Safas. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kita terus bersemangat ya, betul, bersama dengan panduan daripada Al-Quran dan Allah menyatakan tentang istilah Al-Huda pada ayat 175 pada hari ini. Mari sama-sama kita mohon Allah berikan ilmu, Allah berikan kepada kita, ajarkan kita ilmu yang bermanfaat dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, kami memohon agar ditambahkan keberkatan, kesabaran dalam kami berinteraksi dengan ilmu yang kami peroleh pada hari ini. Sama-sama kita perhatikan 3 ayat ini, apakah sinopsis pada episod kali ini. Iaitu pada ayat yang ke-174 kita melihat kepada golongan yang menelan api neraka. Satu amaran yang amat besar daripada Allah sebagai pelajaran kepada kita. Apakah isinya? Kita akan baca sebentar nanti. Ayat 175, akibat meninggalkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan diikuti pada ayat yang ke-176 Allah menyatakan tentang kebenaran yang mutlak itu adalah daripada Al-Quran. Ini 3 ayat yang kita akan baca bersama. Ayat 174, 175, 176 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Sila Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu di bahagian yang ketiga, halaman yang ke-26. Kita berada di episod yang ke-87 sahabat saya. 87 subhanallah. Dan nak menjengah episod 100 episod dah Safas. Betul ya. Tapi perjalanan kita sangat jauh Safas. Masih jauh. Ya. Dan kita harapkan dengan permulaan ni Allah bekalkan kita kekuatan pada tuan-tuan yang berada di studio. Hari ini kita bersama kumpulan Istiqamah. Kita bersama terus dengan kumpulan Istiqamah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. How do you feel now? Feel good? Okey. Dia macam bahasa Arab campur bahasa Inggeris. Ya, jadi alhamdulillah ya, kita doakan pada semua untuk terus ceria, gembira bersama Al-Quran Ustaz ya. Insya-Allah Safas. Baiklah. Mudah-mudahan Al-Quran senantiasa segar, mekar dalam hati kita insya-Allah. Ayat 174, ayat 175, 176. Kita nak mulakan bacaan dengan bacaan Murattal Bayyati insya-Allah. Mungkin sedikit bacaan Syekh Mahir Al-Mu'iqli insya-Allah. Cuba ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار
أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-174. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah, iaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya akan menelan api neraka ke dalam perutnya. Kalau kita melihat juz yang kedua ni Ustaz, ya, sebenarnya banyak berkitar kepada kiblat dan juga sembunyikan. Ya, kiblat sembunyikan. Kerana apa? Kerana bila bertukar sahaja arah kiblat kepada Masjidil Haram, apa yang berlaku itu petanda bahawa Nabi ni tak geng lagi dah dengan Yahudi, ya, orang Bani Israel. Jadi mereka rasa bahawa terutama di kalangan mereka yang ada ilmu Yahudi ataupun kitab, ya, mereka ini adalah macam ustaz-ustaz ulama lah, ya. Bila dia bertukar, maksudnya habislah pengaruh. Betul. Tak adalah dipanggil ceramah lagi, kan? Nanti tak adalah orang nak bagi hadiah lagi apa sebagainya, dan itu adalah satu penyakit yang boleh berlaku kepada ustaz-ustazah pada zaman Bani Israel Yahudi tersebut. Dan ianya sebenarnya penyakit yang boleh sampai juga pada zaman ini, di mana apabila ialah dapat hadiah selalu Ustaz, ya, bila dapat hadiah dipanggil, disanjung dan sebagainya, antara orang yang disanjung dalam masyarakat adalah orang yang ada agama ataupun ilmu agama, ya. Jadi perkara ini sebagai satu mesej besar kepada saya lah, ya, kepada anak-anak kita, kalau dihantar pergi belajar agama tersebut, perlu memastikan bahawa jangan sampai menjadi orang yaktumu nama anzalallahu minal kitab, iaitu menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah daripada Alkitab, ya. Kalau Bani Israel itu Taurat, dan pada waktu kita ini adalah Al-Quran itu sendiri. Apa yang mereka buat? Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Ya, kita sudah kalau kita tengok ni apa kaitan dengan makanan sebelum ini, ya. Sebenarnya salah satu isu makanan ialah halal dan haram, Ustaz, ya. Perkara yang halalan thayyiba. Jadi sumber ekonomi, sumber makan itu perlulah halal, dan bagi orang yang beragama perlu memastikan jangan sampai kerana nak dapatkan pendapatan maka dia sampaikan ikut kepada klien. Klien kata, saya tak nak awak bincang pasal riba ni ataupun menipu orang ni, pasal kita ada buat scam sikit. Kan? Jadi dia pun kata, okey, tak apa, kita jangan bincang topik ini, kita hanya akan bincang topik-topik untuk sila belilah barang buatan saya. Contohlah lebih kurang gitu, kan. Walaupun tak adalah ayat Quran begitu, tapi macam mana manipulasinya itu yang diistilahkan sebagai wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Dijual, ya, Al-Quran itu dengan harga yang murah. Bukan tak boleh jual mushaf ni. Ini yang kita jual bukan Quran, Ustaz, jual dia punya kertas dia. Betul. Ya. Tapi poinnya ialah apa nilai yang ada dalam Quran tu ditukar dengan kebatilan kerana ingin mendapatkan pengaruh dan juga pelbagai ganjaran jangka masa pendek. Maka Allah kata kerana mereka makan daripada sumber itu, ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar. Apa yang mereka makan itu adalah api neraka. Ya, dia dapat banyak sumber pendapatan dia apa sebagainya, tapi itu adalah sumber ataupun istilahnya api neraka. Wala yukallimullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat,
dan tidak akan diampunkan dosa dan azabnya amat pedih. Kalau kita tengok ayat 174 ini amat amat keras Ustaz ya. Kerana apa? Antara sebab agama ini rosak ialah kerana orang yang bawa agama itu sendiri dia campur aduk. Dia nak pangkat, dia nak projek dan sebagainya. Maka itu yang menyebabkan kita rasa macam Islam ni tak cantik bukan kerana Al-Quran dan Islamnya, tetapi orang yang membawanya. Jadi ini pelajaran untuk kita bersama. Apabila kita makin lagi committed pada agama, kita ambil secara keseluruhan, jangan dipilih-pilih khawatir. Ianya mengundang kepada azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar. Kita kembali semua selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. مجاهينا وارزقنا تلاوته واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. صدق الله العظيم. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-174 hingga ayat yang ke-176. Dan hari ini Ustaz ya, kita melihat kepada satu istilahnya ancaman daripada Allah kepada mereka yang
yang ada ilmu, ya, ilmu agama. Dan ini bukan sekadar untuk ustaz-ustazah, tetapi sebenarnya adalah kepada semua yang ada ilmu agama perlu memastikan ianya disampaikan. Ia perlu disampaikan, ia perlu diusahakan untuk disampaikan. Ya, jangan pula kita kata, oh saya ni bukan orang agama, kan? Saya belajar kejuruteraan, jadi saya tak ada kaitan dengan ayat yang ke-174. Jangan cakap begitu. Kerana apa? Kerana ini adalah tanggungjawab kita untuk diamalkan. Sama ada kitalah yang menyampaikan ataupun kita cari orang yang boleh menyampaikan kebenaran. Kerana apa? Kadang-kadang dia tak menyampaikan, Ustaz. Betul. Tapi dia minta, Ustaz kalau cakap dekat sini, jangan cakap yang bab-bab muamalat ni, yang ni jangan cakap. Ya. Ya. Zip. Zip, ya. Jadi dia sebagai AJK surau, dia bukan yang berceramah, tapi dia bagi arahan, ya, bagi arahan. Ataupun kalau penyanyi, okey, kita bagi dia lebih sikit, ya. Tapi ustaz-ustaz ni kita tengoklah, pasal kita rasa macam penyanyi ni boleh menarik ramai orang. Perkara-perkara tersebut sebenarnya adalah satu perspektif yang menyebabkan kalau katakan seseorang itu berbuat kerja begitu, Ustaz, ya, satu dia menyembunyikan kebenaran, satu. Tapi kalau dia sembunyikan ustaz-ustazah yang boleh menyampaikan kebenaran, maka Allah nyatakan mereka kalau dapat gaji, dapat projek seperti memakan api neraka. Allah tidak bercakap dengan mereka di hari kiamat. Mengapa sampai begitu sekali? Kerana di dunia ini Allah sudah pun bercakap dengan kita semua, ya, bercakap. Kalau dalam Bani Israel itu, Taurat itu adalah perkataan daripada Allah. Allah bercakap. Tetapi mereka tidak mahu bercakap dengan Taurat. Kan, baca Quran tu dia rasa macam tak payah bacalah. Dia nak ikut kepada hawa nafsunya, dan Allah menyatakan mereka tidak akan dibersihkan sama sekali, ya, walahum azabun alim. Kerana apa? Kerana mereka sendiri tidak membaca Taurat ataupun Quran ini bagi kita untuk membersihkan diri, malah mereka mengkotorkan diri dengan rasuah ataupun sumber pendapatan yang tidak benar. Jadi ini perkara penting memahami konsep halal, Ustaz, ya. Betul. Ada orang kata bahawa saya kerja, kan, saya kerja halal lah, kan. Satu dari segi timing, dari segi masa dia bekerja. Tapi yang keduanya ialah apa dasar-dasar yang di-highlightkan, yang diizinkan, itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai menaikkan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran untuk dilaksanakan. Jadi pada ayat 175 kita ingin baca bagaimana Allah menyatakan hakikat mereka yang sanggup berbuat demikian. Ayat 175 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Safas. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah sahabat Al-Quran. Ayat 175 kita jumpa satu mat di permulaan tu, kan. Ulaika. Mat apa tu? Yang ulaika tu agak-agak mat apa? Mat wajib ke? Mat jaiz ke? Mat lin ke? Dia bertemu huruf mat dengan hamzah dalam satu kalimah, kan. Jadi nama dia mat wajib. Panjang, subhanallah. Satu lagi yang perlu kita beri perhatian, iaitulah antaranya Ustaz Fazal yang antara susah nak sebut dha itulah. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dhala. Kalau tak hati-hati tepi lidah kita kena gigi geraham sebelah kiri atau sebelah kanan, dia akan tertolak jadi dal. Kan, ulaika allazina ishtaraw ad-dhala walad-do. Allah longgar bunyi, kan, walad-do, beza, kan. Okey. Jadi mari kita cuba ayat 175 sekali lagi. Kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika allazina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. فما أصبرهم على النار صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-175, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk dan membeli azab siksa neraka dengan meninggalkan keampunan Tuhan, ya. Dalalata bil huda, Ustaz, ya. Menukarkan hidayah itu dengan kesesatan.
ya, menukarkan. Walaupun ada dalam Al-Quran, kalau dalam Bani Israel itu ada dalam Taurat itu huda, tetapi mereka membeli kesesatan, ya. Dalal ini maksudnya kegelapan, kesesatan, ya. Jadi kalau dalam konteks zaman sekarang Ustaznya, dia sanggup je kalau dia jumpa seorang ni, dia mungkin nak menyelesaikan isu harta pusaka contohnya. Jadi apa yang dia buat ialah dia pergi cari penasihat yang boleh menyebabkan dia dapat harta semua. Kan, dia tipu, dia bayar pada orang begini, bukan dia ambil konsultan ke penasihat yang boleh menyampaikan hidayah kebenaran. Jadi ini perkara yang penting kita beri perhatian, kerana bab harta ni Ustaz ni sensitif sikit, ya. Waktu hidup ayah dengan anak okey semua, bila ayah meninggal dia anak bergaduh, ya. Bergaduh dengan ini, dengan pakcik dia, dengan makcik dia. Dan pada waktu itu kalau katakan peguam ataupun kita bertemu dengan ustaz-ustazah yang membawakan dalalah, maka pasal dia kata, ustaz saya bayar lebih sikit, tapi ustaz pastikan saya dapat lebih. Itu bukannya sekadar dia direct ustaz, ya. Bukannya ustaz dia kata saya ni pembawa kesesatan. Tak adalah orang akan sanggup cakap begitu, ya. Dia pasal ada title tersebut, maka dia dibayar untuk menyatakan sesuatu yang tidak benar. Maka Allah mengatakan mereka buat begini kerana dia menukarkan, ya. Sebenarnya walaupun nampak macam dapat duit, dapat projek, dapat pengaruh, tapi sebenarnya mereka menukarkan hidayah dengan kesesatan. Dan yang kedua apa? Wal azab bil maghfirah. Patutnya kalau azab ni lawannya rahmat Ustaz, ya. Tapi Allah cakap kat sini azab ini lawannya adalah maghfirah. Rupa-rupanya bila kita ini menyampaikan, tuan-tuan semua yang di studio, yang berada di rumah, kita AJK Masjid, kita naikkan ustaz-ustaz penceramah yang membawa kebenaran, sebenarnya kita menempah apa? Keampunan daripada Allah. Keampunan. Sebagaimana kita dah belajar sebelum ini, kita makan yang halal-halal pun itu adalah sumber Ghafurur Rahim ayat 173. Makan yang halal, ya. Makan yang halal itu bukan sekadar kita kata sekadar makan ayam yang disembelih, ya, tetapi kita tahu bahawa kalau kita memperjuangkan di tempat kerja, kalau kita buat sesuatu bisnes itu betul-betul tulis ada ABC, tulis betul-betul ada ABC. Kadang-kadang dia cakap dalamnya ada jus, kan. Rupanya jus itu ialah 0.00000001%. Kan. Dia dah dilute, dia dah larutkan, ya, dah cairkan tu, dan tinggal tak ada apa pun, tapi masih lagi tulis ada tongkat ali contohnya, kan. Jadi itu adalah satu penipuan dan produk yang laku keras dengan marketing pemasaran begitu. Bersedialah untuk mendapat azab yang besar daripada Allah SWT. Dan kita perlu hidupkan budaya kebenaran ini. Kalau tidak apa, kita sendiri yang menjemput azab daripada Allah SWT. Dan di hujung itu Allah menyatakan satu sindiran, ya. Fama asbarahum 'alan nar, ya. Betapa sabarnya mereka ini atas api neraka. Mengapa Allah sindir? Kerana orang yang suka menjual ini Ustaz, ya, dia suka sindir juga di atas dunia ni. Alah, kita senang je ni, nak berapa nak bagi saya, kan. Dia bermain-main dengan commission, dengan dia punya gajinya, padahal Al-Quran itu bukan boleh dipermain-mainkan. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu innallazina yaktumuna ma anzalallah, ya. Perkataan yang kita ingin fokuskan, yaktumun, yang berasal daripada kata akar katama, menyembunyikan sesuatu yang ada, ya, sesuatu yang ada disembunyikan. Jadi beri tuan-tuan, kalau kita rasa macam saya tak ada kebenaran, tak bolehlah cakap gitu, kan. Semua orang ada kebenaran, pasal kebenaran itu bukan milik kita. Kebenaran itu adalah daripada Al-Quran, milik Allah. Kita perlu cari dan kita perlu war-warkan. Kita tidak boleh kata bahawa saya bukan ustaz, ya, saya tak ada kebenaran. Ustaz je lah yang kena buat kerja ni. Kalau kita asingkan begitu, akhirnya kita merasakan bahawa kita tidak ada tanggungjawab pada hidayah Allah. Maksudnya kita menukarkan, biarlah tak apalah orang sesat nak buat macam mana, kan? Itu mindset yang kita perlu baiki juga. Selain daripada itu, sudah tentunya kumpulan ustaz, ustazah, ulama amat perlu mengambil ayat-ayat ini sebagai peringatan. Jangan dipandang enteng kerana nak beraksi dekat TikTok ataupun dekat TV, maka kita larutkan kebenaran yang Allah berikan sehingga masyarakat keliru dalam kehidupan. Kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah.
رجائنا وارزقنا تلاوته. Ayat yang berkenaan dengan puasa, ayyaman ma'dudat. Okey, ini adalah hari-hari yang sedikit sahaja. Sekarang ni pun dah sampai 20 dah. Kita tak perasan dah sampai 20 dah, okey. Dengan itu yang tak boleh buat ialah kita tak boleh mengabaikan masa kita. Kita akan ditanya tentang masa kosong kita. Okay, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, dua nikmat yang kebanyakan manusia terpedaya dengan nikmat ini. As-sihhatu wal faragh. Sihat maksudnya badan yang sihat. Al-faragh masa yang ada, yang kosong. Okey, so bila masuk malam tu tak tahu nak buat apa. Itu masalah tu sebenarnya. Okey, isikan masa yang kosong itu dengan apa yang kita sebutkan tadi, apa saja bentuk amalan ibadat sama ada yang khusus ataupun yang umum, membantu orang Islam, membantu binatang ke apa semua yang memerlukan bantuan kita bantu. Dengan itu kita dah mengisi masa kita. Okey. So jangan, yang tak boleh buat adalah jangan kita buang masa. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Sama Abang Rehang ya. Abang Rehang. Ji terus. Ya. Abang Rehang. Abang Raihan. Lagu Iman Mutiara. Itulah kalau mengaji macam tu juga. Kalau kita silap menggunakan tabaqat suara, key suara kita, tabaqat suara kita, auzubillah tu kita dah tinggi, habislah, tak terjawab nanti. Tak terjawab. Jawab ya. Jawab kan. Jadi itu sedikit selingan nasyid iman, kepentingan iman. Moga-moga anak-anak kita mewarisilah iman yang kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu yang kita cuba usahakan, yang kita cuba senantiasa hidupkan dalam kehidupan kita, Ustaz Faz, menjadi contoh untuk anak-anak. Kita sama-sama berusaha, Ustaz ya. Itu sebabnya betul, walaupun mungkin ayahnya taklah berapa faham sangat Quran, tapi niat untuk anak lebih faham lagi ya, dan ayahnya pun akan cuba berusaha mencari ya, ibu ayah bersama. Itu adalah tanda bahawa kita ini tidak mahu menyembunyikan kebenaran ya. Kita mungkinlah tak ada semuanya kan, tapi kita panggillah cikgu-cikgu yang betul. Kita cadangkan pada AJK masjid kita ni dah baca Yasin dah 20 tahun dah kan, tak faham-faham lagi. Marilah kita faham, ajaklah ustaz yang boleh tadabbur menjelaskan. Agar apa? Agar kita tidak sampai, kalau sampai satu masa nanti, mengapa saya dah datang kuliah setiap hari dekat masjid, dekat situ, dekat sini, tapi masih lagi saya tak faham Quran. Mengapa? Dah kena pula. Rupa-rupanya kerana sistem pendidikan yang ada itu tidak membawakan istilahnya bayinah, maksudnya menjelaskan bukti-bukti daripada Allah. Dia main sapu je, mana tajuk sedap dia jalan. Rupa-rupanya kita diberikan peringatan oleh Allah, laknat kepada orang yang menyembunyikan. Dan kita kalau nak bertaubat, Ustaz ya, ada 3 perkara yang kita belajar sebelum ni. Taubat, kemudian wa aslahu, baiki diri kita, dan yang ketiganya bayyanu. Ya, kita kena jelaskan dalam bentuk sistem lah. Kalau kita tak mampu menyampaikan tadabbur, kefahaman Al-Quran, kita panggil orang yang layak untuk kita bawa ke sekolah pelajar anak-anak kita. Kadang-kadang ditahfiz, Ustaz ya, ditahfiz. Mereka hafaz Quran tapi mereka tak faham. Tak apalah, bagi sikit-sikit kefahaman tersebut agar anak-anak ni tidak kata bahawa saya hafaz je, ustaz yang suruh. Kan, jangan sampai anak murid menyatakan begitu, ustaz dulu mengapa tak mengajar saya? Dah dia salahkan. Itu yang kita harapkan dapat dilaksanakan, dan hari ini terus kita ingin mengulang kaji Al-Quran kita. Baik, terima kasih kepada Ustaz Faz. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah,
sahabat Al-Quran, kita nak singgah seketika ke ruangan tajwid dan juga hafazan kita. Iaitulah kita nak melihat hari ini hukum mim mati. Kita nak ulang kaji hukum mim mati. Iaitu dalam bab hukum izhar syafawi. Izhar syafawi, fokus kita pada ayat yang ke-175. Iaitulah pada kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama asbarahum 'alan nar. Kan? Mim mati bertemu dengan ain. Mim mati bertemu dengan ain. Iaitulah nama dia izhar syafawi dan cara bacaannya ialah jelas tanpa dengung. Jelaskan kat situ, jangan dengung. Contoh, fama asbarahum, lama kat situ, dia pegang kat situ pun tak boleh. Jelas, habis hum terus masuk a. Fama asbarahum asbarahum 'alan nar. Cuba 1 2 3. Fama asbarahum 'alan nar. Bagus, sekali lagi. Fama asbarahum 'alan nar. Silakan. Ayuh, subhanallah. Bagus. Ra-nya tu bunyi tebal. Bagus. Alhamdulillah. Nar, iaitulah huruf ra yang kita matikan dia dengan sebab nak waqaf. Sebelum dia ada baris atas, iaitu huruf nun. Jadi bunyi dia tebal. Kan? Nar. Bagus. Alhamdulillah. Jadi kita belajar apa dia tadi? Izhar syafawi. Kan? Izhar syafawi iaitu mim mati bertemu dengan ain. Asbaruhum a. Jelaskan bacaan kita insya-Allah. Kita nak melihat satu lagi kalimah yang kita nak cuba ulang kaji hari ini, iaitu yang mengandungi sifat at-tafashi, kan? Sifat at-tafashi, kan? At-tafashi, ya. Iaitulah pada ishtarau. Ulaika allazina ishtarau ad-dalalah. Cuba tuan-tuan dan puan-puan, 1 2 3. Ulaika allazina ishtarau ad-dalalah. Bagus. Shin, jangan tertukar dengan sin. Ulaika allazina ishtarau nas. Dia ada sofir je, dia tak ada tash, tu tak ada. Cuba ash. Ish. Ush. Asya. Ishi. Ushu. Shan. Shin. Shun. Sha. Shi. Shu. Okey, bagus. Itu bagus. Alhamdulillah. Apa nama dia tadi, sifat dia? Tafashi. Shi tu kan sebut kan. Sushi. Sushi kan. Sin dulu baru shin. Itu latihan lah. Latihan. Jangan sebut dua-dua shin pula. Ataupun dua-dua sin. Susah dia kata. Susah. Okey, sekali lagi. Ulaika allazina ishtarau ad-dalalata bil huda. Cuba 1 2 3. Ulaika allazina ishtarau ad-dalalata bil huda. Bagus. Jadi kita kena ingatlah bila kita sebut baris dhammah, muncung shu, dhammah kan, shu. Baris kasrah, shi. Kalau baris atas, bunyi macam mana? 1 2 3. Baris atas. Baris depan. Baris atas huruf shin. 1 2 3. Sya. Sebab rasa macam dia muncul apa? Sya. Kan? Ulaika allazina nashta. Jadi nak muncul tak muncul. Tak boleh. Dhammah bagi depan baru muncul. Okey, baik. Itu dua yang kita ulang kaji. Satu ikhfa syafawi, izhar syafawi, dan yang kedua huruf shin, huruf shin. Baik. Jadi ayat yang ini juga hafazan, kita nak buat hafazan lah. Kita nak cuba untuk hafal, tapi banyak kali kita ulang tadi. Alhamdulillah. Itu membantu kita insya-Allah
untuk kita menghafal ayat 175. Jom kita So, Ustaz cakap tadi tentang Shin tadi Ustaz ya. Safas. Dia bukannya muncung kan. Ustaz, ada juga saya dengar orang yang bila kita perlulah ifak syafawi. Dia ada macam lain macam tu. lain dia punya. Ikhlas ya. No. Bukan Cannot like that lah. Okey. Saya pernah dengar tengok orang macam tu. Saya rasa dengar macam lain, tapi yalah kita kena rujuk Mungkin pada orang London kali ya. Oh okey. Ingat orang mana. Ifat Syafawi. Mungkinlah marah orang London, jangan marah lah. Gurau je. Okey. Baik. Jadi ayat 175. Mari kita cuba hafal. Perhatikan ayat yang kita nak baca ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda. 1, 2, 3. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. Bagus. Ada ulaika allazi ishtaraw ad-dalalata bil huda. 5 kalimah dulu kita cuba. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda. 1, 2, 3. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. Wah, subhanallah, alhamdulillah, selamat. Dua kalimah lagi. Wal azab bil maghfirah. 1, 2, 3. والعذاب بالمغفرة. والعذاب بالمغفرة. والعذاب بالمغفرة. Cuba jangan tengok Quran. Wal azaba 1, 2, 3. والعذاب بالمغفرة. Kita cuba daripada awal. Lama. Cuba tak apa. 1, 2, 3. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب. Okey, wal azab 1, 2, 3. والعذاب بالمغفرة. Alhamdulillah. Tak tahu nak sambung ke nak berhenti. Ustaz dia kata boleh. Tadi untuk latihan kita pendekkan sikit. Pendekkan. Bila kita baca nafas kita sampai kita sambung. Ada 1, 2, 3, 4 kalimah sahaja lagi, iaitu fama asbarahum 'alan nar. Cuba. فما أصبرهم على النار. Subhanallah. Saya tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan 4 kalimah yang akhir ni untuk diulang-ulang dah hafal. Lepas kita rehat nanti, kita cuba penuh satu ayat 175. Kita rehat seketika. My Quran Time. Quran, salat, infak. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ جئنا وارزقنا تلاوته. Hadis ni dikategorikan sebagai hadis palsu kerana dia mempunyai ciri-ciri hadis palsu, iaitu amalan yang ringkas saja. Maknanya satu amalan
tetapi ganjarannya seperti ganjaran pahala Nabi Ibrahim. Masya Allah, macam tu Ustaz ni. Seakan-akan Ustaz ni malam ke-8 solat tarawih dapat pahala Nabi Ibrahim terus. Yang menariknya doktor, saya pernah ada buku ni. Masya Allah. Saya pernah ada buku ni, dia kata malam pertama pahala ni segini kan. Betul. Tapi dulu kita tak berapa nak belajar sangat kan. Jadi kita dah tahu tentang kata hadis yang viral tapi tak sahih ni, kita ambil lah iktibar kan. Betul, betul. Yang ni yang sangat penting kita belajar tentang pengajian hadis ni tuan-tuan. Barangkali sebelum ni banyak juga tersebar hadis-hadis yang kita biasa dengar dalam masyarakat, tetapi kita bimbang hadis-hadis ini adalah hadis yang tidak kena ataupun tidak benar. Dan salah satu ciri-ciri hadis yang tidak betul ataupun palsu ini, seperti mana yang disebutkan dalam slide itu tadi, ganjaran yang sangat besar terhadap satu pahala, terhadap satu amalan yang kecil. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-174 hingga ayat yang ke-176, dan sudah pun kita cuba menghafal ayat 175 Ustaz ya. Bagaimana Allah memberikan realiti orang-orang yang sanggup untuk menjual kebenaran dengan kebatilan, dengan sesuatu yang harganya rendah ya. Dalam kehidupan kita ini kita ada dua perkara dalam juz yang kedua ini yang kita dah belajar, iaitu kiblat Q yang pertama. Betul. Dan yang keduanya adalah Quran. Ya. Jadi dua-dua perkara ini terhimpun dalam solat yang tidak boleh dicairkan ya, tidak boleh dicairkan. Kalau dicairkan, contohnya tak payah solat pun tak apa ya, ataupun lambat-lambat solat pun tak apa, tak payah solat berjemaah, ataupun yang keduanya tak payah baca Quran, ataupun kita ambil sebahagian saja Quran. Dua Q ini kalau kita cairkan, maka ia akan merosakkan agama, dan orang-orang yang terlibat dengan dua Q ini Ustaz ya, kena bertanggungjawab ya, kena bertanggungjawab. Kita sama-sama perlu bertanggungjawab memastikan kiblat dan Quran ini diperjuangkan. Itulah perkara yang kita belajar sebentar tadi. Bila kita Quran dan kiblat ini diperjuangkan, itulah al-huda, itulah sumber keampunan daripada Allah. Kita baca sekali lagi ayat 175 yang sudah kita hafal, agar kita terus menguatkan semangat kita memperjuangkan kiblat dan Quran dalam rumah kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan dibayar sekalian, macam mana? Tak sabar nampak tu. Duduk training dia berlatih tu kan. Mari kita cuba ayat 175. Kalau di studio ni subhanallah Safas ketika commercial break tadi, rehat tadi, bergema-gema. Dalam hati. Masya-Allah. Baik, jadi kita nak cuba ayat 175. Saya baca dan giliran tuan-tuan dan puan-puan ikut insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. 1, 2, 3. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. Subhanallah. Satu nafas satu nafas Ustaz. Dia kata subhanallah ni bagus. Sambung sikit lagi. Fama asbarahum 'alan nar. 1, 2, 3. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Gaya letak pada nar tu, suara tu macam tak nak berhenti lagi. Nak hafal lagi lah, masuk semangat lah tu. Bersemangat insyaAllah. Ayat seterusnya nanti kita sambung hafalan insyaAllah ta'ala. Jadi ayat 175 ni Ustaz ni, di hujung itu fama asbarahum 'alan nar ini. Betapa sabarnya mereka pada neraka, ataupun istilah mudah zaman sekarang inilah berani betul mereka pada api neraka ni kan. Itu adalah kesan apabila
Quran dan kiblat itu diberikan satu sebagai satu perkara yang rendah, maksudnya tidak penting di dalam kehidupan, malah ianya disembunyi-sembunyikan. Kerana apa? Kerana kalau ada manfaat, ada udang sebalik mi, okey, saya keluarkan ayat tersebut. Kalau tidak, saya simpan kerana ia nanti mengganggu kepada diri saya ataupun kumpulan saya. Macam mana nak menang, macam mana orang nak sokong saya kalau saya keluarkan ayat ini, habislah kumpulan saya daripada disokong dalam pemilihan akan datang. Jadi ini adalah ayat 175. Ayat 176 kita nak belajar sama-sama kerana apa pentingnya memperjuangkan hidayah dan keampunan. Ayat 176 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah sahabat Al-Quran, ayat yang terakhir di halaman 26 kita nak baca, itulah ayat yang ke-176. Hati-hati kita berwaqaf pada bil haqq nanti, iaitulah qalqalah kubra ataupun qalqalah yang paling tinggi lantunan dia, sughra, wusta, kubra, bil haqq. Yang tu baik. Jadi kita nak cuba, jom kita baca ayat 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. Yang demikian itu kerana Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang kebenaran kitab itu, sesungguhnya mereka dalam perpecahan yang jauh. Jadi Allah beritahu tentang Al-Quran diturunkan, Ustaz, ya. Nazzalal kitab dengan al-haq, dengan kebenaran, dan ada tujuan. Tujuannya membawa pada hidayah, membawa kepada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan Al-Quran, ya. Kebenaran yang dibawakan itu untuk kita dapat hidayah, lebih cerah lagi menguruskan kehidupan, dan kita kalau ada tersilap, Allah boleh beri keampunan kepada kita kerana kita sendiri rasa, oh, saya tersilap, saya kena baiki. Itulah peranan Al-Quran, ya. Jadi di hujung itu Allah menyatakan wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id, siapa yang berselisih pada kitab, ya, iaitu tidak mahu mengambil kitab ini secara sempurna ataupun dia cuba cairkan ataupun cuba sembunyikan, kesannya ialah dia akan menyebabkan perselisihan, Ustaz. Perselisihan, dia akan mewujudkan kumpulan-kumpulan yang berbeza, berpecah, bergaduh, dan itulah yang kita nampak realiti dalam diri umat Islam sekarang ini. Peranan siapa untuk belajar Al-Quran ini? Adakah pemimpin agama ke pengikut agama, Ustaz? Jawapannya dua-dua. Ya. Kalau pemimpin agama pun tidak baca Al-Quran, nampaknya macam belajar agama. Tapi kalau tidak tengok satu persatu ayat Al-Quran ini, kita nampak macam dia menyampaikan agama tapi ada kerancuan dan sesuatu yang tidak kena. Nombor satu. Yang keduanya ialah kalau pengikut agama tak baca Al-Quran, kena scam. Betul. Kan? Ini ustaz ni dia pakai serbannya, pakai jubahnya, ya, ceramah dekat TV ke, dekat surau ke sebagainya. Kita rasa kita dah nak belajar agama, kita serahkan diri kita, kita pun kena tipu pasal apa? Pasal kebenaran bukan daripada ustaz ataupun daripada manusia, tetapi ianya adalah nazzalal kitaba bil haqq. Ianya diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sumbernya daripada Allah. Jadi yang pengikut agama pun kena belajar. Jadi kita pun tahu, oh, ini sebenarnya ustaz boleh ikut, ya, pasal dia ikut pada Quran. Yang ini nampak macam asyik nak scam je, kan, untuk jual produk dia contohnya, maka kita pun akan terhindar daripada berpecah dan akhirnya mewujudkan syiqaqim ba'id, perselisihan yang jauh, kan. Tak sangka saya ni beramal dengan sesuatu yang jauh daripada kebenaran, rupa-rupanya kerana tidak merujuk kepada sumber asli. Kita cakap Quran dan Sunnah, biasa orang cakap, kan, kita kembali pada Quran dan Sunnah, Quran dan Sunnah. Tapi rupanya berapa surah Yasin tu apa maksudnya? Apa isinya? Nanti kita baca balik semula. Okey, jadi kita harapkan dengan tuan-tuan yang hadir di studio, di rumah, dengan kita mendalami My Quran Time ini berkali-kali, ya, kita kena teruskan perjalanan belajar ini sepanjang hidup kita, kerana kita tahu bahawa kita memerlukan anugerah kebenaran daripada Allah. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan
Iaitu yang pertama, sentiasa membaca Al-Quran dan berusaha mengamalkannya, ya. Yang pertama. Yang kedua, sentiasa beristighfar dan berserah diri sebelum berbuat sesuatu, kerana istighfar itu tanda kita mohon Allah lindungi kelemahan kita dan tidak ditimpakan azab. Dan yang ketiga, istiqamah dalam kebaikan dan jauhi perselisihan faham. Bagaimana untuk kita jauh daripada perselisihan faham itu? Sudah tentunya kita selalu kena mendalami hidayah daripada Al-Quran. InsyaAllah kita tidak mudah untuk berpecah dalam kehidupan kita. Kita berdoa pada Allah, Allah bekalkan hidayah, maghfirah kepada diri keluarga kita. Sama Ustaz. Terima kasih Fadil Safas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن ويا رحيم ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan petunjuk dan hidayah-Mu buat kami, ya Allah. Memandu kehidupan kami, ya Allah. Mencapai keridaan-Mu, ya Arhamar Rahimin. Kurniakan kekuatan kepada kami untuk terus mendalami isi kandung Al-Quran, ya Arhamar Rahimin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini tuan-tuan, dan kita selalu memohon hidayah daripada Allah pada setiap kali solat. Moga-moga kita tidak tukarkannya dengan kesesatan, dengan komitmen kita kepada Al-Quran, kepada kiblat. Dua perkara yang kita belajar seawal juz yang kedua, dan kita akan menyambung lagi tentang bagaimana nak memastikan kebaikan kita itu adalah kebaikan yang benar, bukannya kebaikan yang salah konsepnya. Kita dalami pada ayat seterusnya dalam siri akan datang, Al-Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. Saya menjemput kepada tuan-tuan sekalian untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran pada nombor hotline dan nombor akaun yang tertera sebagai satu wadah untuk kita sama-sama membawakan nilai Al-Quran kepada pelbagai institusi, sekolah, pendidikan, organisasi dalam negeri dan negara seantero dunia, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين